Harga siling pelitup separuh muka akan diturunkan kepada RM1. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah hari. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan Ahli Perniagaan Pang Lee Kun dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth, Pulau Pinang atas pertuduhan rasuah. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Azhari Abdul Hamid. Lim didakwa sebagai seorang pegawai Badan Awam iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang dan Pengerusi Lembaga Tawaran Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC telah menggunakan kedudukan untuk suapan iaitu wang berjumlah RM372,009 bagi isterinya Betty Chew Get Cheng melalui syarikat Excel Property Management and Consultancy Sdn Bhd. Lim didakwa melakukan kesalahan itu dengan cara mengambil tindakan memastikan syarikat Magnificent Emblem Sdn Bhd ditawarkan jemputan cadangan perkampungan pekerja di lot 631 Mukim 13 Juru Seberang Perai Tengah dan sebahagian lot 282 Mukim 13 Batu Kawan Seberang Perai Selatan Pulau Pinang bernilai RM11,610,000 yang Chew secara tidak langsung mempunyai kepentingan. Ahli Parlimen Bagan itu dituduh melakukan kesalahan tersebut antara 19 Ogos 2013 dan 3 Mac 2016 di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang tingkat 28 Komta di Georgetown, Pulau Pinang. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 SPRM yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta sama. Pang pula didakwa telah bersubahat dalam pelakuan kesalahan oleh Lim, manakala Betty didakwa menerima pengubahan wang haram bernilai RM87,009, RM180,000 dan RM105,000 yang dimasukkan ke akaun peribadi miliknya. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Gharib, Muhammad Muhzani Faris, Muhammad Mukhtar dan Francine Cheryl Rajanindram, manakala Guan Eng diwakili Peguam Gobind Singh Dio, Ram Karpal Singh dan RSN Raya. Perbicaraan membabitkan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana Yayasan Akal Budi milik bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi memasuki hari ke-32. Rakan kongsi firma guaman Tetuan Lewis & Co menafikan firmanya pernah menjadi pemegang amanah kepada Yayasan Akal Budi. Perkara itu didedahkan oleh saksi pendakwaan ke-86 V. Prem Shangar ketika disoal balas oleh Peguam Hisham Teh Pontek di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira. V. Prem Shangar berkata firma miliknya tidak pernah menguruskan fail dan buku ledger berkaitan Yayasan Akal Budi kerana Yayasan Akal Budi bukan pemegang amanah. Dia juga memberitahu bahawa fail milik Yayasan Akal Budi tiada dalam simpanan di pejabat mereka selama ini. Sebelum ini, pihak pembelaan konsisten mencadangkan kepada saksi bahawa Lewis & Co merupakan pemegang amanah Yayasan Akal Budi. Dalam pernyataan saksinya, Prem Shangar tidak mempunyai pengetahuan secara peribadi berkaitan pengurusan dan arahan di fail Yayasan Al-Falah di Lewis & Co kerana fail tersebut diuruskan oleh rakannya Muraldin Haran. Perbicaraan bersambung esok. Saudara, kerajaan menurunkan harga siling pelitup separuh muka dan mengkaji kawasan zon hijau luar negara untuk pelancongan antara fokus Parlimen hari ini. Untuk laporan lanjut dan perkembangan di Parlimen, kita bersama Faris Izzat Syahrudin di sana. Silakan Faris.
Baik Liz, terima kasih. Dewan dimaklumkan harga siling pelitup separuh muka 3 lapis akan diturunkan kepada RM1 seunit di peringkat runcit dan 95 sen sekeping di peringkat pemborong. Keputusan itu dibuat berdasarkan penilaian berterusan ke atas kedudukan bekalan dan harga item berkenaan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP. Menurut menterinya, Datuk Alexander Nantalinggi, kementeriannya bersedia untuk menurunkan lagi harga siling tersebut ke paras yang lebih rendah pada masa akan datang. Harga maksimum pelitup muka adalah langkah yang bersifat soft landing approach, ya, bagi membolehkan stok-stok yang dibawa masuk terdahulu dengan kos yang terlebih tinggi dengan menggunakan pengangkutan udara dapat dijual juga bagi mengurangkan kerugian pengimport akibat dari penurunan harga ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Stampin Chong Cheng Jin dan mengulas lanjut, beliau maklumkan buat masa ini bekalan pelitup separuh muka adalah mencukupi dan pengeluarannya sedang dipertingkatkan. Malah, harga jualan pelitup separuh muka yang dijual pengilang juga semakin menurun di bawah harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan beralih ke perkembangan seterusnya, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK sedang mengenal pasti wilayah-wilayah bebas COVID-19 di negara-negara zon hijau. Bagaimanapun jelas menterinya Datuk Nancy Shukri, pihaknya kini masih dalam proses untuk perancangan dan kajian sebagai persediaan sekiranya pelancongan keluar negara dibuka semula. Jelas beliau lagi, ia juga tertakluk kepada negara-negara berkenaan sekiranya mereka membuka ruang kepada Malaysia. Sekarang ini kita mengguna destinasi, tidak melihat dari sudut negaranya. Sebab destinasi misalnya macam Australia, kita melihat keseluruhan negara itu tidak dapat dilabelkan sebagai hijau keseluruhannya kerana Melbourne baru terkena second wave dia. Jadi kita boleh melihat dari sudut Malaysia dengan Perth misalnya. Baik, beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan pada waktu pertanyaan Menteri MQT di Dewan Rakyat. Mengulas lanjut, perkara berkenaan merupakan proses berterusan dan perbincangan antara MOTEK, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Luar akan terus dilakukan sebelum perkara berkenaan diputuskan. Baik, selain itu, kerja baik pulih dan naik taraf infrastruktur landasan kereta api bagi sektor Pantai Timur yang terjejas akibat banjir besar pada tahun 2014 akan dijangka siap pada pertengahan tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan kerajaan bersedia untuk membuka semula perkhidmatan kereta api ekspres dari Kuala Lumpur ke Tumpat sebaik saja kerja pembaikan selesai. Walaupun kerosakan berlaku disebabkan oleh banjir besar pada penghujung tahun 2014, tapi dianya hanya bermula pada tahun 2016. Dan pada mulanya, antara 24 hingga 36 bulan untuk siapkan. Tapi ada cabaran. Kenapa? Tumpat ke kawasan Kuala Lepis, kita masih ada perkhidmatan train tidak ekonomi. Bermaksud, pelajar-pelajar nak ke sekolah, kita masih sediakan. Itu antara cabaran. Apabila ianya digunakan, ia pembaikan tu kena buat atas landasan yang masih lagi lifeline. Bermaksud bukan greenfield. Itu pertama. Dan masa untuk bekerja 4 jam. Dan bergantung kepada ketepatan masanya. Itu pertama. Kedua, memang benar dari segi kita terlihat 3 kontraktor tu ada yang lebih kompeten, ada yang lambat 25%. Dan kita dah ambil tindakan. Kalau dia lambat, kita akan sama dia. Kita akan minta dia bayar already. Dan ketiga, kita bagi syarat. Kena siap juga pada pertengahan tahun. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Saari. Dan kita ke perkembangan seterusnya. Dasar pengambilan pelajar lulusan sijil peperiksaan bersepadu UEC untuk mengikuti
program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan PISMP di Institut Pendidikan Guru IPG akan diteruskan. Bagaimanapun, Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razif Muhammad Jidin berkata pengambilan mereka khusus untuk pengajaran subjek bahasa Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC. Program yang disebut oleh Yang Berhormat Simpang Renggam tadi bermula semenjak tahun 2011. Dan pada waktu Yang Berhormat Simpang Renggam menjadi menteri juga, program tersebut juga dilaksanakan. Jadi perkara ini dalam pengetahuan Yang Berhormat Simpang Renggam. Program ini telah ada semenjak tahun 2011. Masa Yang Berhormat menjadi menteri, program ini diteruskan. Apa nama sahaja pun, hakikatnya dasar itu adalah berlaku pengambilan pelajar kelulusan UEC untuk tujuan kemasukan ke IPG bagi mata pelajaran bahasa Cina untuk SJKC. Itu jelas. Jadi pada waktu itu, pada waktu Yang Berhormat menjadi menteri, program ini juga dilaksanakan. Program ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk memenuhi keperluan di SJKC berkaitan dengan pendidikan bahasa Cina. Jadi itu kita perlu jelas. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik. Bagaimanapun, seperti yang digariskan Kementerian Pendidikan, calon PISMP Bahasa Cina Pendidikan Rendah perlu mengikuti kursus khas dan lulus 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah serta Pendidikan Moral semasa tempoh persediaan. Sementara itu, jelas Dr. Muhammad Razif, prestasi guru baharu lepasan IPG adalah cemerlang dan memenuhi keperluan sekolah. Baik, itu antara tumpuan untuk hari ini. Dan seperti biasa, Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang ini dan akan diteruskan dengan penggulungan usul titah diraja oleh Jabatan Perdana Menteri. Ikuti semua buletin berita RTM untuk mendapatkan intipati penuh perkembangan di sidang Dewan Rakyat hari ini. Kembali semula bersama dengan Alis di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih rakan setugas Faris di Parlimen. Saudara, kita berehat seketika, teruskan bersama kami untuk berita tengah hari. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Kita teruskan dengan berita tengah hari. Susulan letusan gunung berapi Sinabung di Sumatera semalam, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Muhammad Helmi Abdullah menjelaskan operasi penerbangan mungkin terjejas pada ketinggian tertentu. Muhammad Helmi juga memaklumkan tiada kesan gempa bumi dan tsunami akibat letusan itu. Di Malaysia, ianya memasuki ruang udara kita pada ketinggian sekitar 1,500 hingga 5,000 meter. Dan ini menjejaskan operasi penerbangan pada paras tersebutlah. Jadi debu gunung berapi tersebut yang memasuki ruang negara kita melalui utara Selat Melaka menjejaskan ruang udara di negeri-negeri utara Semenanjung seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga memasuki hingga ke pantai timur. Tambah beliau, masyarakat tidak perlu bimbang kerana bacaan IPU negara terkawal.
Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran TEMCO bermula 10 Ogos hingga 31 Ogos di Kuala Sanglang, Perlis. Tinjauan RTM mendapati penduduk di Pekan Sanglang mematuhi peraturan yang ditetapkan. Keadaan di pekan berkenaan kini sunyi dengan 3 laluan utama menghala ke Pekan Kuala Sanglang yang dikawal ketat pihak polis yang dibantu ATM, APM dan rela. Selain itu, 3 buah sekolah yang terletak dalam kawasan PKPD Kuala Sanglang iaitu SK Sanglang, SMK Sanglang dan SJKC Chin Hun turut ditutup bermula 10 Ogos. Manakala 12 masjid yang terletak di kawasan berkenaan iaitu 7 di Sanglang, 3 di Simpang 4 dan 2 di Guar Sanji turut ditutup bermula 7 Ogos lalu iaitu sebelum PKPD dikuatkuasakan atas titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamul Lail. Sidang Kemuncak Digital Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS ataupun SME Digital Summit pertama dilancarkan oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC bermula hari ini hingga 13 Ogos. Menurut pengerusinya, Datuk Dr. Rais Hussein Muhammad Arif, sidang kemuncak secara dalam talian itu mendapat lebih 5,000 penyertaan dari syarikat PKS dan boleh menampung sehingga 100,000 peserta. Pelbagai perbincangan digital, persidangan bengkel dan klinik latihan dianjurkan dengan kerjasama 60 rakan niaga bagi mempercepatkan dan memperkasa PKS dalam dunia digital. 12 sesi panel menampilkan perbincangan mengenai 10 bidang pendigitalan dan bagaimana ia dapat digunakan di 10 sektor perniagaan utama akan dijalankan sepanjang program tersebut berlangsung. MDEC berharap sungguh bahawa PKS dan juga sesiapa yang menyertai program ini dapat memanfaatkan program ini untuk membuat program dalaman syarikat mereka masing-masing dalam mengembang pasaran. Kita jangan lupa, jangan kita hanya kepada pasaran di Malaysia saja. Untuk maklumat yang lebih terperinci boleh lawat sesawang dx.com.my yang khas disediakan untuk program-program seperti ini. Dan MDEC sedia membantu bukan saja dari segi awareness tetapi follow up juga. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM juga sentiasa menyokong PKS tempatan untuk mempertingkatkan kemampuan dan pengetahuan usahawan bagi menerapkan penggunaan digital dengan lebih baik. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KKMM Syakib Ahmad Syakir, sidang kemuncak itu juga dapat mendorong PKS untuk menggunakan aplikasi digital dan memanfaatkan peluang pasaran baharu terutama di peringkat antarabangsa. Kita lihat apa yang ada. Saya ambil satu contoh produk yang berada di kampung. Mungkin ramai tahu tentang kek nanas ataupun mungkin ramai tahu tentang alat-alat tertentu yang dihasilkan oleh orang-orang di kawasan pendalaman. Bagaimanakah kita nak memasarkan produk-produk tersebut di peringkat antarabangsa, iaitu menggunakan kaedah digital. Proses pendigitalan ini akan mengantarabangsakan produk-produk kawasan orang kampung kita lah, dalam bahasa yang lebih mudah. Dalam proses penantarabangsaan itu, daripada seseorang individu di luar negara menekan butang di telefon pintar dia untuk menempah suatu alat muzik daripada sebuah kampung di Malaysia, dan proses untuk membuat alat tersebut, menghantar alat tersebut ke negeri yang menempahnya, mungkin bunyinya senang tetapi prosesnya amat rumit kerana ia melibatkan pelbagai pemegang taruh. Peserta boleh mendaftar secara percuma di laman web www.smedigitalsummit.com. Saudara, sempena Bulan Kebangsaan, setiap rakyat perlu mempunyai semangat cintakan negara yang dizahirkan dengan penglibaran jalur gemilang. Walaupun ketika ini pandemik COVID-19 masih lagi belum reda, namun itu tidak menjadi halangan untuk setiap daripada kita memeriahkan sambutan kemerdekaan. Pensyarah kanan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Azmi Muhammad Nizah berkata, manifestasi semangat politik kepada negara itu memerlukan usaha dan komitmen semua pihak. Penlibatan langsung semua warga negara tanpa mengharapkan inisiatif pemberian jalur gemilang percuma serta peringatan setiap tahun perlu ada dalam diri setiap individu.
Jadi perjuangan, kecaknaan, keprihatinan rakyat dan juga kerajaan ini sebenarnya membawa hala tuju dan cuba dimanifestasikan ataupun cuba ditemakan dalam sambutan kita pada tahun ini. Memang saya beli. Saya akan pasang di rumah ataupun biasa di rumah lah. Saya akan pasang di rumah. Kurang-kurangnya dua bendera saya pasang. Negeri Sembilan dengan Malaysia. Pertama saya kena memupuk sendirilah rasa perpaduan dalam diri. Kalau tak rasa dalam diri, siapa lagi kan untuk teruskan kita punya rasa bangga ni. Yalah, sebenarnya negara pun dikejutkan dengan pandemik COVID-19 ni. Saja semua orang lebih kepada mengatasi gejala pandemik ni daripada menghiaslah kan. Selalunya kita akan mungkin selepas ni lah, akan ada lebih kesedaran lah. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini mengambil petunjuk daripada Wall Street yang ditutup kebanyakannya tinggi. Ini berikutan perkembangan positif perbincangan pakej rancangan COVID-19 Presiden Donald Trump dan Senat Amerika Syarikat. Pada 12.18 tengah hari, Bursa Malaysia naik 3.26 mata kepada 1,574.92 mata. Antara saham aktif, Sapura Energy naik 4.5 sen kepada 14.5 sen, NetX meningkat setengah sen kepada 2.5 sen dan AT bertambah 2.5 sen kepada 14.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya Top Glove naik 52 sen kepada 27 sen, 72 sen. G3 meningkat 41 sen kepada RM2.88 manakala KLK bertambah 28 sen kepada RM22.90. Ringgit pula dibuka rendah pagi ini susulan impak ketegangan hubungan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan China. Pada 12.30 hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.1970 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.0579 dan berada pada 3.9579 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.4922 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.9311 berbanding euro. Peruntukan berjumlah 28 juta ringgit telah disalurkan Tekun Nasional kepada lebih 3,900 usahawan mikro menerusi skim pemulihan perniagaan tekun atau TBRS setakat ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu nilai tersebut adalah daripada peruntukan tambahan 100 juta ringgit yang diluluskan Kementerian Keuangan. Saya dengan Ketua KSU pergi jumpa dengan Menteri Keuangan untuk minta tambahan daripada yang asal 200 juta. Dilulus bagi selepas tu ada dilulus 400 juta oleh kerajaan. 100 juta diallocate dengan kita. Lepas tu minta lagi, KSU minta lagi, lulus lagi 100 juta. Jadi maknanya setakat ini kita dah ada 300 juta. Jadi dalam keadaan demikian kita masih ada sumber kewangan inilah. Beliau ditemui dalam majlis perhimpunan bulanan dan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan peringkat kementerian berlangsung di Menara Kembar Bank Rakyat Brickfields. TBRS membolehkan usahawan yang layak mendapat pembiayaan sehingga RM10,000 pada kadar faedah 3.5% setahun. Segmen sukan bola sepak Piala Eropah. Jaringan penalti Bruno Fernandes pada masa tambahan menjadi penyelamat buat Manchester United untuk merubah keadaan menjadi aksi kalah mati 8 pasukan.
Pada aksi yang berlangsung di Rhein-Energie Stadion, Cologne, Jerman, Copenhagen tewas 0-1 kepada The Red Devils. Bruno Fernandes, pemain antarabangsa Portugal, mencetak gol ke-7 terbaiknya dalam kejohanan ini. United akan berdepan Sevilla atau Wolves di separuh akhir menyertai Inter Milan dalam kedudukan 4 terakhir selepas kelab Itali itu menang 2-1 mengatasi Bayer Leverkusen di Düsseldorf. Semua perlawanan bermula suku akhir Liga Eropah musim ini akan berlangsung secara tertutup di 4 venue utama, Cologne, Duisburg, Düsseldorf dan Gelsenkirchen dalam format unik selepas tertangguh selama 5 bulan. Bekas bintang dunia Ronaldinho mungkin dibebaskan pada 24 Ogos selepas lebih 5 bulan ditahan di Paraguay. Dia yang ditahan bersama abangnya Roberto de Assis Moreira dituduh memasuki Paraguay menggunakan pasport palsu. Keduanya terpaksa merengkok dalam penjara sebelum diminta membayar jaminan $1.6 juta dan dibebaskan untuk tahanan rumah di Hotel Palmagora dekat Asunción. Hakim Gustavo Amarilla menetapkan 24 Ogos untuk pendengaran kes. Pendakwa raya telah mengemukakan permohonan kepada hakim untuk berjumpa Ronaldinho dan membayar saman $90,000 untuk memperbaiki kerosakan sosial kesan daripada penahanan itu. Pembayaran saman itu juga bagi membolehkan bekas bintang Barcelona, AC Milan dan PSG itu pulang ke rumahnya di Brazil dan hadir ke mahkamah menghadap hakim 3 kali setahun. Ronaldinho bagaimanapun menafikan bahawa dia tidak tahu menahu pasport berkenaan adalah palsu. Siasatan kes sejak Mac lalu telah dipanjangkan sehingga ada kemungkinan berkaitan pengubahan wang haram. Juara Liga Perdana Inggeris Liverpool mengikat pemain pertahanan Jerman Kostas Tsimikas dari Olympiakos. Kontrak selama 5 tahun itu bernilai €11.7 juta. Dia dijangka diletakkan sebagai persediaan gantian untuk pemain pilihan utama pertahanan kiri Andy Robertson di Anfield. Pengendali Jurgen Klopp beralih kepada pemain berusia 24 tahun itu selepas menolak harga ditawar Norwich untuk mendapatkan pemain utara Ireland Jamal Lewis. Tsimikas menjadi perpindahan pertama diikat Liverpool musim ini dan menyatakan menerusi laman web kelab bahawa dia cukup bahagia dan bangga dapat bersama kelab terbesar di dunia itu. Malah ia merupakan impiannya sejak kecil untuk bersama The Reds. Tsimikas membuat 86 penampilan bersama Olympiakos dalam semua perlawanan dan pernah dipinjam kelab Denmark Esbjerg, kelab Belanda Willem II. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM. Budayakan norma baharu, terus patuh SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga anda. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.